Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, syukur banyak pada Allah Subhanahu wa taala, kasih pada tuan pengurusi majlis Al-Fadhil Ustaz Hasan selaku imam kita, tuan pengurusi dan seluruh jawatan kuasa surau, tuan-tuan guru, para asatizah, ibu-ibu dan ayah, abang kakak, adik-adik, anak-anak muslimin dan muslimat, tuan-tuan perempuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur banyak pada Allah Subhanahu wa taala, dah masuk malam yang kedua. Pejam celik dah berlalu, dah 24 jam kita berada dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah. 2 hari lepas kita masih lagi berdebar, tertunggu-tunggu adakah kita dapat masuk ke bulan Ramadan. Tapi malam ni dah masuk malam yang kedua, dan begitulah setiap malam berlalu, sedar-sedar dah sampai pada penghujungnya. Jadi biarlah kita pada setiap saat dan ketika pada bulan Ramadan ini sama-samalah kita menggunakan sebaik-baiknya setiap saat yang berharga ini. Tuan-tuan, sebelum saya pergi jauh, sebelum ada yang bangun balik, lagi-lagi yang kat luar sebab panas, saya kena sebut sebelum jauh sebab yang kat luar pihak surau dah letak dah had batasan berjemaah. Minta tolong jangan alih. Tolong jangan alih. Sebab memang batasannya kat situ. Jangan pandai-pandai letak satu saf ke depan lagi. Kan? Siap kapet dah tu. Kreatif betul. Sebab bila surau letak tu ada sebab dia. Tu memang hukumnya begitu. Kan? Jangan kita tambah lagi satu saf lagi depan, kemudiannya jadi tak sah. Sebab salah satu syarat berjemaah bagi selain masjid adalah boleh sampainya kita kepada imam tanpa perlu berpusing. Jadi oleh kerana pintu ni kat sini, maka selari dengan pintu ni saja boleh. Depan daripada pintu ni tak boleh dah. Depan daripada pintu ni kita kena berpusing untuk sampai kepada imam. Jadi jangan alih. Saya sebut saya siap malam ni. Satu, tuan-tuan yang kat luar tu mungkin dah balik dah. Kan? Tapi kotlah besok tuan-tuan datang lambat, mana tahu buka puasa terlebih, kan? Lambat turun. Tuan-tuan turun-turun tengok dah penuh dekat situ. Jangan tambah lagi satu saf ke depan. Maknanya kalau tuan-tuan turun tengok dah penuh, tuan-tuan bentang je lah sejadah kat tepi kereta tu, semayang aja. Yang penting belakang daripada ni. Itu yang saya buat tadi. Dah penuh, jadi bentang aja lah, apa masalahnya? Jangan walaupun ada kapet kita semayang kat kapet tu. Kod lah besok terlambat, kan? Malam ni alhamdulillah dapat duduk dalam aircon. Besok jadi jangan. Kalau contoh tak muat dah, nak bentang pun tak boleh dah. Nak buat apa? Semayang kat rumah rugilah. Tunggulah orang keluar. Kan biasa orang keluar juga kan. Budak-budak ni kadang sekejap je dia punya concentration level tu sekejap je budak-budak. Kadang bapak budak pun lebih kurang juga. Budak-budak tu biasa berapa minit je. Dia orang keluar, kita masuk dah. Sambunglah semayang. Kan? Boleh, tak ada masalah. Jadi jangan balik rumah, rugilah. Tunggu sekejap. Kadang-kadang orang lepas 2 rakaat dah balik. Jangan tanya pula, ustaz ada mazhab ustaz tarawih 2 rakaat je. Memanglah tak ada. Tapi manalah tahu dia sakit perut ke, kan, contohnya. Jadi dia keluar, kita masuk. Yang pentingnya kalau kita masuk imam dah start tarawih, yang penting kita kena sembahyang isyak. Mana boleh tarawih tanpa isyak? Walau tarawih sampai 36 rakaat sekalipun, sekali tiba-tiba isyak belum buat lagi, maka tidak sah tarawih tersebut. Dikira sembahyang sunat mutlak ajalah, tak dapat pahala tarawih. Ini pernah jadi pada satu masjid.
tahun lepas. Sembahyang isyaknya tidak sah. Nak jadi ceritanya, masjidnya besar, tuan imam tu tersilap, satu ayat daripada surah Fatihah dia terlepas, dia termiss, kan? Jadi masalahnya jemaah tak tegur. Sampai habis main tarawih. Habis main tarawih 20 rakaat dah tu. Dah habis 20 rakaat baru bincang. Rasa tadi isyak imam kita baca Fatihah satu ayat tak baca. Dia orang pun cek semula Facebook masjid. Mujur Facebook masjid ada live. Cek balik memang sungguh imam tu tertinggal satu ayat. Jadi menyebabkan sembahyang tidak sah. Bila sembahyang tak sah, sembahyang isyak tak sah, maka sembahyang tarawih pun jadi tak sah. Jadi sembahyang isyak dulu Jadi kalau kita datang lambat, yang penting sembahyang isyak dulu. Imam sembahyang tarawih boleh tak kita ikut sembahyang isyak? Boleh. Tambah aja lagi 2 rakaat. Kan? Imam sembahyang 2, kita sembahyang 4. Yang pentingnya perhabiskan sembahyang isyak. Lepas tu baru kita sambung dengan tarawih kita. Okey. Jadi cakap benda ni awal-awal, takut macam saya sebut tadi, takut ada yang balik. Jadi benda ni peringatan yang paling penting lah saya rasa malam ni. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah, seterusnya imam kita baca juzuk kedua surah Al-Baqarah, dan juzuk sayaqulus sufaha. Mula-mula ayat ini ceritanya tentang peristiwa perubahan kiblat. Cerita tentang kiblat yang mana pada zaman Nabi SAW, ketika mana mereka berada di Mekah, mereka menghadap kiblat ke arah Masjidil Aqsa dan Kaabah sekaligus. Kan? Maknanya menghadap ke utara, dapat menghadap ke Masjidil Aqsa, tapi tengah-tengahnya Kaabah. Menghadap ke arah Kaabah tapi ke arah utara. Cantik. Bila hijrah, dah tak boleh buat macam tu, sebab Mekah di selatan. Jadi bila Mekah di selatan, Baitul Maqdis di utara. Jadi terpaksalah mereka sembahyang ke utara membelakangi Kaabah. Pergi ke kiblat masih lagi ke arah Masjidil Aqsa, tapi tak dapat menghadap ke arah Kaabah lagi. Sampailah turun ayat yang dibacakan tadi. Ayat-ayat yang dibacakan tadi ceritanya cerita tentang bagaimana dialog dengan orang Yahudi serta orang munafik pada zaman Nabi SAW, yang mana orang Yahudi mula-mula bila Nabi dan para sahabat sembahyang menghadap ke Masjidil Aqsa, diorang mempelekeh. Diorang kata, kalaulah diorang tu betul, kenapa pula kiblat dia ikut kita? Macam tu. Sebab ke arah Masjidil Aqsa, itu namanya perasan. Masjidil Aqsa bukan kiblat diorang. Dan diorang pun Masjidil Aqsa tu diorang cuma pernah duduk dan perintah tak sampai 100 tahun pun. Semalam saya baca satu kata-kata yang saya rasa macam sentap lah. Ada seorang syekh ni dia tulis. Dia kata, aku rasa hairan melihat berapa ramai orang terburu-buru nak tengok anak bulan yang jauhnya beribu batu. Jauh sangat anak bulan tu, dan boleh nampak pula tu pada setengah-setengah tempat. Nampak anak bulan tu. Tapi apa yang berlaku di Palestin yang tak adalah sejauh itu, dia buat-buat tak nampak. Saya bila baca tu saya kata, ya Allah, betul lah kan. Teropong anak bulan tu bersungguh-sungguh. Nak tengok satu objek yang kecil yang jauh, betul memang Nabi suruh tengok, betul. Tapi Baitul Maqdis yang tak berapa jauh mana pun, yang itu buat-buat tak nampak aja. Biar je lah. Kita dah berpuasa hari ni dari pagi sampai ke maghrib. Berapa ramai mereka yang dah 5 bulan tak jumpa makanan yang proper, kan? Kita puasa maghrib tadi, buka puasa sedap, kan? Sedap dah kita buka puasa. Saya tadi duduk dalam traffic jam, saya cakap dengan anak saya, macam mana kalau kita kena buka puasa dalam kereta je? Dia jawab, alamak, tak boleh lah. Saya kata, ni ada air kan ada, kebetulan air adik dia ada dalam botol. Saya kata, ni ada air ni. Dia kata, abah, air tu minum bukan makan. Kan? Buka puasa kena makan, dia kata. Makan buka puasa. Punyalah dahsyat kita ni kan. Kita senang sangat. Jadi maknanya kalau tak ada makanan pun rasa pelik lah. Kalau buka puasa tu minum saja, padahal apa masalahnya? Dapat juga buka kan.
Tapi sampai gitu sekali, kita terlalu manja. Tapi kita tak pedulikan mereka yang berada di Gaza dan di Palestin secara umumnya. Okey, ayat tadi Allah Ta'ala turunkan pula ayat yang menceritakan tentang bagaimana Nabi SAW selalu tengok ke langit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Apa dia? Kami lihat engkau asyik berbolak-balik pandangan engkau ke langit. Maksudnya tunggu malaikat. Bila malaikat nak turun ni, ada tak wahyu bagi tahu kata kiblat akan ditukar. Jadi akhirnya Allah Ta'ala kata apa? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah Ta'ala alihkan pandangan atau kiblat itu ke arah Masjidil Haram. Tadi ayatnya disebutkan kiblatan tardaha, kiblat yang engkau redha. Ayat ni sebenarnya cerita tentang cinta Allah kepada Nabi SAW. Sebab Allah Ta'ala gunakan ayat tadi, kami alihkan falanwalliyannaka, kami alihkan engkau, adabkan engkau ke arah kiblatan, satu kiblat tardaha, yang engkau redha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ke arah kiblat yang aku redha. Kan lain. Ke arah kiblat yang engkau redha. Engkau tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nampak ayat ni bukti kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tiap hari semayang menghadap satu kiblat yang sama ni. Kiblat kita ni adalah kiblat yang berdasarkan kepada kesukaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada hubungan yang rapat antara kita setiap kali solat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun tahu cinta pada Nabi ni dia akan membantu kita untuk buat macam-macam perkara yang baik. Dalam bulan Ramadan nak mudahkan kita buat amalan, ingat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal bulan Ramadan yang kita buat kebanyakannya benda sunnah, bukan benda wajib. Benda wajib dalam bulan Ramadan ni yang beza dengan bulan lain kan apa je? Puasa. Lagi satu apa? Zakat fitrah. Itu je dua yang wajib yang ada bulan Ramadan, tak ada bulan lain. Yang lain yang kita buat apa? Tarawihnya, tadarusnya, kita bersahurnya, kita bersedekah, macam-macam benda kita buat tu, itu semua kan sunat, bukan wajib. Kita ni kadang-kadang kan, lagi beberapa hari, cuba bayangkan malam ni alhamdulillah kita sembahyang tarawih. Lagi beberapa malam akan ada bisikan kat telinga kita, walaupun setan dah kena ikat. Dia bisik apa? Tarawih sunat je. Memang ada bisikan tu. Tarawih sunat je. Maknanya kalau kau tak buat pun tak dosa. Memang ada bisikan tu. Baca Quran macam tu juga. Kau tak baca Quran pun tak dosa. Sedekah macam tu juga. Ni bukan zakat. Sedekah, kau tak sedekah pun tak dosa. Macam-macam benda. So macam mana nak lawan bisikan-bisikan ni? Kita ingat, betul tak berdosa kalau aku tak tarawih. Tapi kita bayangkan benda ni Nabi SAW suka. Kalaulah aku sayang kepada Nabi, mesti aku buat. Aku sayang pada Nabi, takkan aku tak nak buat benda yang Nabi suka. Aku tahu benda ni akan disukai dan dibanggakan oleh Nabi SAW, maka aku buat. Kita sembahyang tarawih ni, kita fikir macam tu je. Besok, lusa, tulat kan. Waktu tiba-tiba datang rasa malas tu, ingat balik, aku suka Nabi senyum ke aku suka Nabi sedih dengan aku. Bayangkan macam tu. Kalau kita suka Nabi SAW senyum, maka kita akan cuba juga setiap malam. Rasa ngantuk, rasa letih, rasa malas, rasa apa-apalah, datang semayang juga. Semayang teruskan. Lagipun Ramadan ini je lah, setiap saat dia, ya Allah, nilai dia terlalu tinggi. Takkanlah kita nak biarkan. Sebab kalau kita tak tarawih, kita buat benda. Kalau kita tak tarawih, kita buat apa kat rumah kita? Kita bersembang, kita tengok TV, kita makan, kita apa, lepas tu tidur. Itu je lah. Akhirnya saat-saat itu berlalu begitu saja. Ini tuan-tuan sekarang ni, tuan-tuan dah sejam ada dekat surau ni. Sejam lebih. Dalam tempoh sejam lebih ni kan, ibadat je masa kita. Yang kita selawat celah-celah tu, ibadat juga.
Yang tuan-tuan dengar tazkirah ni pun ibadat juga. Tuan-tuan tunggu nak habis tazkirah pun ibadat juga, walaupun tak dengar. Ada murid? Ada. Okey. Murid pun ibadat juga, insya-Allah. Kan? Maknanya bersilaturahim kan. Kan waktu tu lah kita bersembang dengan kawan-kawan jiran kita dan sebagainya. Niat macam tu lah, bukan nak makan sangat. Kan? Kadang-kadang lebih kepada silaturahim je. Okey lah tu, ibadah juga kan. Jadi maknanya sejam setengah tuan-tuan dekat sini kan ibadah je. Kalau tak datang, sejam setengah tu berlalu laju je. Tahu-tahu dah habis dah sejam setengah. Dan kita tak dapat penuhkan 24 jam yang berlalu ni. Tuan-tuan cari berapa saat, berapa minit yang kita tak penuhkan dengan ibadat. Maka kita kena cuba kurangkan saat-saat dan minit-minit tanpa ibadat tu. Cuba kita fikirkan apa. Okay, dan hujung sekali ni kita tengok ayat. Sebenarnya ada 2-3 poin lagi dalam ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi tu. Tuan-tuan cari tafsir, tuan-tuan baca sendirilah lepas ni sebab pengurusi dah bagi tahu siap-siap dah tadi 20 minit. Jadi bukan apa, takut tertarik sejuk tuan-tuan, saya faham. Okey. Ayat 148 sebut pada kita walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah buat baik. Kan? Berlomba-lomba buat baik. Patutnya itu kita punya moto dalam bulan Ramadan ni. Berlomba-lomba buat baik. Bukannya orang lain dah buat cukup dah. Bukan. Berlomba-lomba sungguh-sungguh. Biar datang surau awal, biar sedekah kita paling banyak, biar tolong menolong kita lah paling rajin, baca Quran, apa semua, buat perlombaan tu. Dan kalau boleh buat pertandingan. Dalam rumah kalau boleh buat pertandingan. Tuan-tuan yang ada anak yang dah besar sikit lah. Kalau anak kecil-kecil, umur tadika, awal sekolah rendah, tak payahlah. Yang dah besar sikit ni, tuan-tuan buat macam-macam pertandingan. Buat pertandingan siapa paling senang bangun sahur, tolong mak sahur. Kan? Perempuan cuba buat ni pertandingan ni. Tulis tanda. Mana anak yang paling awal paling bagus sekali bangun sahur. Ada akak tu dia sebut ke saya. Dia kata kalau pertandingan macam ni ustaz, peserta dia bukan anak-anak je, dengan bapak dia sekali. Jadi tak apalah. Buat pertandingan tu. Kan fastabiqul khairat juga. Pertandingan siapa paling cepat khatam Quran bulan ni bagi anak-anak yang dah remaja contohnya. Yang tu kita pun kena baca Quran jugalah. Dan macam-macam lagi. Kita buat banyak je tempat dia buat pertandingan tadarus dan sebagainya. Which is bagus sangat. Kemudiannya dalam ayat yang ke 153 Allah Ta'ala bagi tahu ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang yang beriman, minta tolonglah dengan sabar dan solat, sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Allah suruh kita minta tolong dengan sabar dan solat. Kita sabar-sabar, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang sabar. Sebab Allah bagi tahu innallaha ma'as-sabirin. Satu lagi tadi, solat. Jadi yang kita rajin solat ni sebenarnya kita tengah minta tolong pada Allah. Tuan-tuan nak gabungkan tuan-tuan punya tarawih dengan sembahyang hajat, boleh. Solat hajat antara solat yang boleh digabungkan niat dia. Jadi contoh tuan-tuan ada hajat apa-apa kan, waktu solat tarawih ni tuan-tuan datang tarawih, niat solat tarawih sekalikan dengan niat solat hajat, boleh, tak ada masalah. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Istikharah boleh, combinekan sekali. Sebab wasta'inu bis-sabri was-salah, minta tolong dengan sabar dan solat. Jadi apa-apa pun hajat kita sekarang ni, tak kisahlah hajat dunia dan akhirat, kita minta tolong. Minta tolong pada Allah. Waktu sembahyang tu, waktu sujud, doalah. Tapi kalau tahu bahasa Arab, tak tahu doanya dalam bahasa Arab, maka lepas sembahyang tu, doalah. Waktu selawat apa semua tu kan, doalah. Dan kita boleh doa sendiri, tak ada masalah. Minta, Allah Ta'ala tahu. Boleh, tak ada masalah. Dia bukan mesti ikut format yang ditentukan tu. Itu format tu untuk bagi cantik. Tapi boleh je, sebab yang pentingnya solat tarawih ni memang setiap 4 rakaat tu rehat. So rehat tu doa lah.
Maka para ulama ajar kita penuhkan dengan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, lepas tu doa, kita aminkan doa. Baguslah. Tapi kalau kita rasa kita ada doa lain yang kita nak, minta waktu tu. Ataupun habis sembahyang 8 rakaat tu, doa. Ataupun lepas witir, berdoa. Yang penting wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong dengan sabar dan solat, dan sungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Hujung sekali ayat rakaat yang ke-8 tadi, imam kita baca pula cerita tentang ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi ujian macam-macam jenis, tapi Allah Taala bagi tahu wa basyiris sabirin. Sekali lagi cerita tentang orang yang sabar. Bagilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Orang yang sabar ni Allah akan turunkan rahmat daripada Allah Taala. Dan ayat ni cerita memang confirm ada ujian, tapi ujian-ujian yang Allah Taala turunkan semuanya itu ada dia punya balasan yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun kita dalam bulan Ramadan ni sebenarnya ajar kita kan ujian yang sikit, tak makan, tak minum, tu pun sikit je sebenarnya ujian tu. Tapi banyak lagi ujian dalam hidup kita ni, kita hadap dengan tenang, dengan sabar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan ganjaran yang sebesar-besarnya di dunia dan di akhirat. Apa lagi yang kita nak berbanding dengan apa yang Allah Ta'ala sebutkan, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Itu dah kira level yang sangat tinggi dah. Ma'iyatullah, dapat bersama dengan Allah. Kita bersama dengan VIP kat dunia ni pun kita dah senang dalam perjalanan. Duduk dalam traffic jam, tapi sebab kita naik satu kereta dengan VIP, orang lain traffic jam, kita boleh jalan dengan lancar. Contohnya, itu baru dekat dunia dengan makhluk. Ini kan pula Allah Ta'ala bagi tahu, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Cukup setakat tu insya-Allah untuk malam ni. Saya tak nak panjangkan lagi sebab saya tak nak uji kesabaran tuan-tuan. Jadi betul Ustaz, Allah bersama dengan orang yang sabar, tapi teh tarik dia tak boleh tunggu. Dia tak sabar. Tapi bukan itu je lah, saya faham tuan-tuan pun mungkin ada naik tadarus lepas ni dan banyak lagi ibadah yang kita nak lakukan, besok pun bekerja. Jadi cukup setakat tu untuk malam ni. Apa pun malam ni kita kita tadabbur sikit ayat yang dibacakan oleh imam kita, biar sepatutnya tiap-tiap malam kita dengar bacaan imam kita tu, biar kita dapat hayati, dapat manfaat, dapat peringatan daripada Allah SWT, seolah-olah ayat tu memang turun untuk kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qutri unsa wa dhakar. Allahumma barik lana fi syahri ramadan wa 'idhu 'alaina sininan ba'da sinin wa awaman ba'da awam, zaidina ghaira muntaqisin, radina ghaira sakhitin, birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.